Alhamdulillah, untuk tidak melengahkan masa Yang Hormat Datuk, saya dengan penuh ta'zimnya menyerahkan majlis ini kepada Yang Hormat Datuk untuk mengupas hikmah dalam mendepani wabak COVID-19 yang mudah-mudahan menggegar dan mengetuk hati-hati kami untuk kami terus dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penuh ta'zimnya, saya menyerahkan kepada Tuan Guru untuk mengupas. Waliyatafaddal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Tuan Ustaz selaku moderator, yang mulia yang saya hormati Tuan Pegawai Tadbir Agama, Tuan Qadhi Daerah Temerloh, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Abu Bakar Temerloh, pejabat agama Islam Daerah Temerloh, sedang jemaah, mudah-mudahan begitu juga tidak ketinggalan kepada sahabat-sahabat FB yang sekarang menonton rancangan kita secara langsung di FB ni, insya-Allah. Kita terus kepada tajuk kita, hikmah di dalam mendepani wabak COVID-19. Hari ini hari Jumaat, dah masuk hari Jumaat pun. Okey, bukan lagi hari Khamis dah. Khamis tadi dah berakhir, sekarang dah masuk hari Jumaat. Kalau kiranya dah masuk dah pun kita panggil malam Jumaat. Besok insya-Allah, kalau umur kita panjang, kalau kita ada rezeki besok, kita akan solat subuh. Dan bila kita solat subuh besok insya-Allah, kalau tuan imam tu rajin, insya-Allah nak dapat pahala lebih, insya-Allah dia akan baca surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sesungguhnya kami akan rasakan mereka sedikit daripada azab dunia sebelum datangnya azab yang besar di hari kelak, di hari akhirat kelak. Semoga mereka kembali bertaubat. Bila kita kena COVID-19 sekarang ni, dah lebih 2 tahun kita berada dalam COVID-19. Sidang penonton yang saya muliakan, Allah sebut di dalam surah As-Sajdah ayat 21. InsyaAllah pagi besok kita dengar ayat ni. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya walanuziqan, kami akan menimpakan kepada mereka, walanuziqannahum, kami akan merasakan kepada mereka minal azabil adna, daripada azab yang kecil, dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar di hari kiamat kelak. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, dunia ini Allah Ta'ala akan uji kita. Sebab itu ada beberapa perkataan yang kita kena ingat. Pertama, kita sebut ujian. Kedua, kita sebut bala. Ketiga, kita sebut azab. Keempat, kita sebut musibah. Empat perkara, ataupun kita kata tiga lah. Tiga perkara ini, bala, azab dan musibah, adalah perkara berbeza daripada makna, keadaan dan kepada siapa diturunkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kalau azab itu diturunkan kepada orang yang beriman, maka itu adalah rahmat pada dia. Jadi nampak di situ. Apa dia ujian? Ujian ialah sesuatu yang berbentuk kesedihan. Ujian adalah sesuatu perkara yang berbentuk kepayahan, kerusingan. Nak makan pun tak boleh, apa semua tak boleh ni. Kita sebut. Dan ujian juga kadang-kadang sesuatu yang berbentuk keseronokan. Ini yang kata fitnah ni.
keseronokan, kegembiraan, ujian juga. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, kesedapan suara dia, kehebatan wajah dia. Itu ujian untuk dia. Nak tengok dia sabar ataupun tidak. Di samping kadang-kadang diuji dengan kematian. Allah Ta'ala sebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang azab. Sebagai satu bentuk azab ini, kata Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka balik pada Allah. Allah turunkan azab itu supaya orang-orang yang buat kejahatan taubat, stop dan balik pada Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala turunkan azab itu kepada orang yang beriman. Itu adalah rahmat pada mereka pula. Dan yang ketiganya kita sebut sebagai musibah. Satu benda yang tidak ada keseronokan, satu benda yang tidak ada kenikmatan, melainkan kesedihan, kepayahan, mudarat, kesusahan yang besar. Dia musibah. Dia beza dengan yang tadi, bala ataupun ujian tadi. Sidang penonton pendengar yang saya hormati, apa dia hikmah di sebalik COVID? Yang kita dapat sekarang ni sangat kecil. Nun, azab di hari kiamat lagi besar. Yang Allah Ta'ala test kita sekarang ni kecil bang. Kak Gaya, kecil Kak Gaya. Abang kenapa? Saya baru keluar pusat kuarantin Ustaz. Boleh makan? Tak ada selera. Allah. Bau, rasa pun tak ada Ustaz. Tak ada bau. Allahu Akbar. Makan. Dah lapar makan jugalah. Oh, alhamdulillah. Ada pihak KKM sediakan ubat? Ada. Dia orang jaga elok, alhamdulillah. Tapi tak ada saya sakit Ustaz. Tapi dia bagi ubat aku. Adalah ubat batuk dia bagi. Panadol pun dia bagi. Alhamdulillah. Api elektrik ada. Oh, elektrik ada. Maknanya boleh main handphone lah. Boleh. Kalau gitu bukan azab yang teruk lagi. Azab di hari kiamat dalam neraka, air tak ada. Tak ada sejuk. La yazuquna fiha bardan wa salaman. Dalam neraka tak rasa sejuk, tak ada bardan. Barid tak ada. Panas. Pelayan yang kasar-kasar. Pelayan yang tidak senyum langsung. Berbeza dengan nurse, frontliner. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, apa yang kita rasa sekarang ini masih kecil. Sebab itu sabar banyak-banyak. Wa basyiris sabirin, sabar. Ustaz tak rasa, sebab tu Ustaz boleh cakap, ya, abang kena COVID. Abang sakit. Saya pun sakit bang. Saya pun sakit. Tapi sakit yang saya pujuk hati saya, sakit yang aku rasa dalam dunia ni, belum sesakit dalam kubur. Kalau kita sesak nafas dalam dunia, belum sesesak nafas dalam kubur. Sesak dada. Sempit. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Kita sakit COVID, tapi kita ditemani orang. Kita sakit dalam kubur, tak ada siapa teman. Kita sakit COVID, hari ini kita disahkan sembuh. Dalam kubur takkan sembuh sampai kiamat. Dalam neraka selama-lamanya. Sebab itu tuan-tuan, bagi orang yang beriman, bila datang
kesusahan macam ni, bila datang ujian COVID macam ini, dia pujuk hati dia, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku baru kena azab dunia, ya Allah, belum lagi azab akhirat, ya Allah. Takutnya aku tentang akhirat, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, aku insaf, ya Allah. Itu sepatutnya. Kalau kita kena COVID, ramai boleh balik. Walaupun ramai juga yang telah mendahului kita kembali ke rahmatullah. Tapi ramai yang boleh balik ke rumah. Tapi kalau kita dah mati, tak boleh balik ke rumah. Kita sakit COVID, dipakaikan gelang. Alhamdulillah. Hanya sekadar gelang. Bayangkan kita kalau dalam kubur di padang mahsyar, dibelenggu kita. Diikat dengan tali neraka, besi neraka. Itu lagu dahsyat, tuan-tuan. Sebab itu pengajaran pertama, tuan-tuan, kita insaf, kita sedar bahawa COVID ini adalah ujian, kesakitan. Ada orang yang dapat penyakit long COVID sebab dia lama kena COVID. Ada sahabat saya 2 bulan, bukan 2 bulan, 2 kali ditidurkan, dikomakan. Kali pertama, selepas beberapa lama koma, dia bangun, dia sedar. Masuk ward biasa. Datang balik, masuk balik ICU, dikomakan balik. Dan sekarang dah keluar. Cakapan dia tak berapa lagi kesan daripada long COVID tadi. Tapi perkataan yang sentiasa keluar daripada mulut dia, Allahu Akbar. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Nampak tak, tuan-tuan? Perkataan yang paling banyak disebut sekarang ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Jadi insaf. Sebab itu bersyukur kita. Program yang dianjurkan oleh Jabat Agama Daerah Temerloh dengan kerjasama masjid. Kita dapat satu benda. Saya tadi, Tuan Qadhi sebut Ustaz Kazim pun tak sihat. Tuan moderator Ustaz tadi pun sebut Ustaz Kazim tak sihat minggu lepas. Kalau tuan-tuan cakap lah, engkau boleh cakap lah, engkau tak kena COVID. Betul, saya tak kena COVID lagi lah. Adakah saya jamin saya tak kena? Belum tentu. Tapi saya kena penyakit lain yang tak kurang teruknya. Saya kena penyakit lain yang tak kurang hebatnya cabarannya. Tapi saya pujuk hati saya masih sempat bertaubat. Saya masih sempat lagi nak sembahyang. Aku sakit di dunia ni baru dunal azab. Aku baru sakat al-azabil adna, baru azab yang kecil. Aku sempat taubat, aku sempat minta maaf lagi, aku sempat nak sembahyang lagi. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu hikmah nombor 1. Kita faham bahawa yang datang pada kita sekarang ini adalah satu azab yang kecil, nak dibanding dengan azab akhirat. Jadi kita pujuk, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesabaran. Masih lagi kita hidup dan masih lagi kita boleh berpeluang untuk berbuat kebajikan. Yang kedua, apa hikmah di sebalik COVID? Ada suami isteri yang meninggalkan anak yang kecil lagi. Selang sehari meninggal kerana COVID. Ada ibu bapa yang meninggal. Ada isteri yang meninggal, ada suami yang meninggal. Ada isteri yang meninggal mengandung kena COVID. Pihak doktor terpaksa mengeluarkan anaknya. Kemudian si ibu pula ditidurkan. Berdoa siang malam ahli keluarga. Tapi Allah lebih menyayangi. Akhirnya Allah jemput dia. Jangan sedih sangat.
dia meninggal baru lepas bersalin. Bukankah orang yang meninggal kerana bersalin sakit perut itu salah satu daripada tanda-tanda orang mati syahid? Sebelum dia dikomakan, sebelum dia ditidurkan, sudah pasti dia mengucap 2 kalimah syahadah. Saya kena operation 4 kali. 4 kali operation, saya fully bius. Bius sepenuhnya, 4 kali. Saya dibiuskan separuh 3 kali. Saya masih ingat doktor yang mula-mula bius saya pakai bius ialah doktor Cina perempuan. Encik Ustaz, sekarang kita mau pasang bius, dalam kilaan 10, Encik Ustaz akan tidur. Bila dia nak masukkan bius, nak kenakan bius pada saya, nak pekuk tu, perkataan lain ni saya tak sebut melainkan la ilaha illallah, aku serahkan nyawa aku padamu ya Allah. Saya rasa tak sampai 10, 6 saya dah tidur dah. 6 saya dah tidur dah. Saya yakin insya-Allah sahabat-sahabat kita yang telah pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya, sebelum mereka ditidurkan, mereka telah diajar mengucap. Tuan-tuan tahu tak, bila mereka tidur, dikomakan untuk memberikan mereka keselesaan, paru-paru mereka bernafas dengan baik. Dan pada masa itu, ajal pun datang. Bukankah kalimah terakhir mereka la ilaha illallah, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan syurga untuk mereka, tuan-tuan. Syurga. Sudahlah mati kerana bersalin, mengucap pula Allahu Akbar. Sebab itu saya katakan tadi, rahmatan lil mu'minin. Kadang-kadang azab ini merupakan rahmat kepada dia. Kita nampak azab, dan memang kita nampak azab. Dahlah mengandung, kena COVID, dibelah pula perut dia, nak dikeluarkan anak dia. Kemudian ditidurkan pula, diterapkan pula badan dia. Ya Allah, azabnya. Azabnya tak lama. Allah sayang dia, Allah jemput dia. Dia mati dalam keadaan baru selesai bersalin. Allah jemput dia dalam keadaan mengucap kalimah syahadah. Tuan-tuan nak letakkan di mana kematian dia? Di mana? Allahu Akbar. Itu yang kata tadi, rahmat kepada orang yang beriman. Allahu Akbar. Tapi kita, kalau kita tak rasa itu, kita banyak menyalahkan Tuhan. Kita banyak menyalahkan orang. Sedangkan itu jalan terbaik yang Allah pilih untuk dia. Itu hikmah nombor 2. Orang yang kena penyakit ini, perkataan yang paling banyak yang dia sebut ialah Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Rahmat pada mereka, tuan-tuan. Allah sayang pada mereka, Allah kasihan pada mereka, Allah habiskan nyawa mereka dengan ucapan yang paling bagus, yang paling agung, kalimatut tayyibah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan hanyalah Allah, tidak yang lain. Digenggamnya habis-habis sampailah dia ditidurkan. Genggaman itu melekat dalam dadanya, menjadi azimat kepada dia sebelum dia tidak sedarkan diri. Bertaubat sehabis-habisnya. Bukankah itu rahmat pada dia, tuan-tuan? Sidang pendengar, sidang jemaah yang saya muliakan. Yang ketiga, hikmah Allah Ta'ala jadikan berlakunya COVID-19 ini, Allah Ta'ala sebut la'allahum yarji'un.
Mudah-mudahan mereka kembali bertaubat kepada Allah. Ini hikmah. Kenapa Tuhan datangkan azab ini? Kenapa Allah datangkan balak ini? Ujian ini. Yang kerja hilang, pekerjaan. Yang keluarga berpecah keluarga. Dah lama tak jumpa ahli keluarga. Ada yang bisnes tutup. Ada yang dipotong gaji. Ada yang menderita sakit. Ada sahabat saya nak hantar mesej, dia dah keluar daripada pusat kuarantin, tapi sekarang masih sakit dada. Cek lagi di hospital, X-ray lagi dada. Masuk ni kali kelima dah X-ray. Dia berada pada COVID stage 2. Tak naik pun stage 3. Tapi dia rasa dia sakit dada. Nak menafas, tarik tu sakit. Akhirnya apa yang berlaku? Dia kata, Ustaz, dulu sebelum COVID, saya nakal. Saya buas. Tapi bila saya kena COVID, karaoke tutup, pusat urut tutup, macam-macam benda tutup. Saya tak pergi dah. Saya tak buat dah benda-benda tu. Tak ada nak clubbing. Bila dia kena COVID, lagi dia takut. Saya tak fikir lain, Ustaz. Saya fikir mati. Saya takut, Ustaz. Allah bagi peringatan pada saya. Kalau saya tak ambil peringatan ini, saya rugi, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Itulah dia hikmah nombor 3. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka tu balik pada Allah. Insaf pada Allah. Inilah yang kita nak sekarang. Jangan bila kita berada dalam COVID, kita tak balik pada Tuhan. Allah jadikan benda ini supaya kita ikut Quran, ikut Nabi. Sebab Allah Ta'ala sebut pada surah As-Sajdah ayat 22. Besok kita dah semayang subuh, kita buat sajdah subuh. Mungkin dah 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada orang yang semayang subuh berjemaah sejak 60 tahun lepas. Tiap-tiap Jumaat dia akan dengar imam baca surah As-Sajdah. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dan siapakah yang paling zalim, yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, kemudian dia berpaling, tidak mahu mengikutinya? Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Orang yang paling zalim ialah orang yang didengarkan ayat Al-Quran, hukum, perintah, tetapi berpaling. Zalim orang ini. Maka Allah memberikan balasan kepada orang yang berdosa. Kalau kita dah diberi peringatan, tapi kita masih lagi nak buat, memang Allah turunkan musibah pada kita. Yang ni baru datang musibah. Yang ni yang datang musibah ni yang kita takut ni, tuan-tuan. Musibah tak ada masa lagi untuk bertobat. Dia bagi rata. Negeri Sodom, rata dia bagi jadi laut. Tak ada langsung wujud kehidupan dalam laut tu. Akibat melakukan liwat, homoseks. Allah bagi rahmat.
penduduk Pompei. Macam yang kita baca dalam surah Yasin. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Kita baca dah ayat tu. Allah hancurkan negeri ni. Mula-mula hantar Nabi seorang tak mau ikut, hantar dua, hantar nombor tiga tak ikut, dah nak dibunuhnya pula Nabi ni. Ui, dahsyat. Allah datangkan mereka, fa'akhaznahum baghtah. Allah datangkan azab. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, kalau kita masih belum insaf daripada apa yang berlaku terhadap diri kita, maka kita takut selepas ini ada azab, musibah yang lagi besar daripada ini. Jadi, kita ubah peringkat diri kita. Syukur tuan-tuan di Pahang boleh semayang di masjid. Allah, sejuknya hati saya. Allahu Akbar. Tuan-tuan datanglah, hidupkan masjid. Kita dah boleh semayang. Dulu ramai komplain masjid tak boleh buka lah apalah. Sekarang dah buka. Mai semayang mai. Dah boleh buat kuliah kan. Jom kita hidupkan masjid. Berapa hari kita tak pergi semayang Jumaat. Hanya beberapa orang yang boleh semayang dulu. Saya ingat lagi 6 orang boleh datang semayang. Menangis kita. Sayunya hati, sedihnya hati. Kita ni ingat masjid, ingat surau. Benda apa yang kita ingat? Rumah apa yang kita ingat? Rumah yang kita ingat, rumah kita. Pi mana pun teringat rumah. Nombor 2, rumah apa yang kita ingat? Rumah Allah, masjid. Sebab tu bila dulu kita tak boleh semayang sebab pandemik, kita rasa sedih, meruntun kita. Pengajaran untuk kita. Tapi sekarang kita dah ada masjid, dah boleh buka. Jom kita hidupkan masjid. Kita merayu pada Allah, munajat pada Allah, ya Allah selamatkanlah kami daripada COVID, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada balak musibah, ya Allah. Masjid rumah Allah, tempat dia. Tempat dia. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah azan tempat saya ni. Saya buat live ni di dalam kawasan surau. Kita rehat sekejap ya.
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في محمد رسول الله المحمول الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik, kita dah terlepas tuan-tuan yang saya hormati, dan kita telah merasainya. Sayunya hati kita kan pada masa itu. Kuliah terhenti, pengajian terhenti, pengajian muslimat terhenti. Tetapi bila kita rapat balik, alangkah leganya hati kita, alangkah seronoknya hati kita. Allahu Akbar. Covid ni betul-betul tuan-tuan, dia nak menjadikan kita menghargai sesuatu. Mungkin selama ni kita tak ambil kisah tentang masjid. Tapi bila kita hari itu terhenti seketika, hanya yang tertentu saja boleh pergi, baru kita merasainya. Dan sekarang kita dah boleh imarahkan balik, kita dah boleh hidupkan balik. Pastikan bahawa jangan lagi. Jom kita imarahkan sungguh masjid kita. Bukan setakat masjid tuan-tuan. Surau, pengajian, kuliah, jemaah. Yang saya nak ajak pada tuan-tuan, kita menghargai saudara kita, keluarga kita, family kita, sahabat kita. Tadi, saya sejak Covid ni tuan-tuan, saya jumpa macam-macam orang yang menghadapi tekanan perasaan. Yang saya nak cakap lah, tadi ada yang duduk depan pintu pagar sekolah saya, seorang perempuan. Dia bawa sejadah, duduk kat pintu pagar. Pergi tanya dia, "Kak, nak apa? Ada urusan apa ni? Sekolah tutup. Ada apa Kak? Pejabat tutup." Kak susah hati. Saya susah hati. Saya tension. Saya nak duduk di Al-Barakah. Saya duduk kat sini saya rasa tenang. Saya nampak macam saya tak tenang. Saya nak tunggu sembahyang Zuhur. Boleh tak saya tumpang nak sembahyang Zuhur? Allahu Akbar tuan-tuan. Apa masalah dia, saya tak mau tanya lah. Lagi saya pula masalah pula. Saya tak mau tanya. Tapi jauh dalam sudut hati saya, ni kesan Covid. Banyak orang susah hati. 2 hari lepas, seorang perempuan datang dekat pondok jaga. Bawa 2 botol air. Tolong bagi pada Ustaz Kazim. Minta Ustaz Kazim doa Ustaz. Pengawal keselamatan kata Ustaz Kazim ni tak sihat. Ustaz Kazim pun tengah diubat orang. Tolonglah. Saya tension. Tension apa? Suami mati, kena Covid. Saya pun cakap dengan dia, apa masalah Kak? Suami saya Covid Ustaz. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya teringat pada dia Ustaz. Saya duduk sorang-sorang, saya menjerit Ustaz. Abang. Anak-anak pakat mak, sabar. Abang. Saya teringat Ustaz. Saya tanya kat dia, Kak teringat pasal apa? Mesti ada sebab kan? Waktu dia hidup, saya tak layan dia sangat Ustaz. Waktu dia sihat, saya tak peduli dia sangat. Saya tak peduli pun. Satu hari dia kena Covid, masuk hospital, saya tak boleh melawat dia. Sampailah dia meninggal Ustaz. Adakah Allah ampunkan dosa saya Ustaz? Adakah suami saya ampunkan dosa saya Ustaz? Saya tak hormat dia. Saya teringat pada dia Ustaz. Saya berdosa.
Itu sebab saya menjerit, Ustaz. Saya tak boleh. Saya tak tahu, Ustaz. Adakah saya ni? Saya sampai dia menangis. Tuan-tuan yang saya muliakan. Hikmah COVID ni, yang mana masih ada mak, yang mana masih ada ayah, suami, isteri, anak-anak, layanlah mereka elok-elok. Berilah yang terbaik untuk mereka. Kerana kita dan mereka bila-bila masa boleh dipanggil oleh Allah. Kita bila-bila masa kita boleh berpisah. Buatlah yang terbaik untuk mak. Buatlah yang terbaik untuk mereka. Walaupun susah sekalipun. Buatlah yang baik pada manusia dengan kerelaan serta keikhlasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan dah berjanji memberi balasan. Apabila yang baik kita lakukan, balasan yang baik akan gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Itu semua usah ragukan, berlipat ganda kelak kan datang gantinya. Ada suami yang tak jumpa isteri dia, dan hanya mayat dia diletakkan dalam van mayat, ambulans semua dia hantar ke tanah perkuburan. Suami hanya tunggu dekat pagar nak tengok mayat isteri dia duduk lalu dalam van. Tuan-tuan tak rasa ke? Dalam van jenazah tu mayat mak aku. Aku tak boleh tengok dia. Aku tak boleh jumpa dia. Begitulah COVID, tuan-tuan. Ujian kuat, cabaran kuat. Minggu lepas mak aku makan dengan mak. Dia minta aku belikan aku ni, minta aku belikan ikan nyok-nyok. Mak ni nyok-nyok lah apa ada makan lah mak. Nyok-nyok. 2 hari lepas tu mak batuk, mak demam. Bawa ke klinik, bawa ke hospital, swab test COVID. Masuk wad. Tak boleh melawat. Itu kali terakhir aku jumpa mak aku. Sampai sekarang kita teringat ikan nyok-nyok. Suami aku, kali terakhir aku jumpa dia, dia demam. Abang demam lah leha. Dah demam tu rehat lah. Ubat tu ada dalam botol tu. Panadol, makan lah. Ambil lah kejap. Saya pun sibuk abang. Oi, masa saya tengok TV lah, awak demam lah, apa Panadol lah, apalah. Hei, besok pagi pengsan. Bawa ke hospital. COVID. Stage 4 terus. Meninggal. Apa rasa akak? Masih terbayang di ingatan akak. Dia kata abang demam. Kak tengking dia. Abang tengking dia. Sebab itu tuan-tuan, kita tak nak berlaku pada kita perasaan-perasaan menyesal, perasaan-perasaan tak seronok selepas berlakunya benda-benda ini. COVID mengajar kita untuk saling berkasih sayang. COVID mengajar kita untuk saling ambil berat, ambil tahu, beri yang terbaik.
Ini COVID. Jangan ngumpat, jangan memfitnah, jangan memaki, jangan mengata. Sebab COVID boleh kena bila-bila masa. Mati boleh datang bila-bila masa. Sepatutnya COVID menjadikan kita lebih baik, lebih menghargai, lebih menyebarkan kasih sayang. Dan jangan sesekali melakukan kezaliman. Jangan melakukan sesuatu yang jahat. Kalau di dalam suasana COVID ini kita masih melakukan kezaliman, Nabi SAW sebut kepada kita, innan nasa idza ra'au zalim falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka an yu'ammahumullah bi'iqabin minhu. Allah Ta'ala akan meratakan kita dengan dera, dengan musibah. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita kasih anak kita, mak kita, bapa kita, isteri kita, suami kita, masyarakat Islam keseluruhannya. Jangan bila berlaku kematian akibat COVID, kita menyesal seumur hidup. Sampai jadi meraung. Dia kata, Ustaz, saya berhenti kereta, saya meraung, Ustaz. Saya duduk dalam rumah, saya meraung. Saya duduk dalam pejabat, saya meraung. Orang takut tengok saya malu, Ustaz. Tapi saya tak boleh. Saya terbayang, Ustaz. Saya tak hormat dia. Yang terakhir, tuan-tuan yang saya muliakan, hikmah daripada COVID, dia nak menyedarkan kita bahawa dunia dan kita tidak ada apa-apa. Berapa banyak kereta yang tak berjalan. Dulu kita bangga dengan kereta kita, tak berjalan ke mana-mana kereta. Dulu kita bangga dengan duit, tapi kita tak boleh ke mana-mana dengan COVID. Dulu kita berbangga dengan baju yang banyak. Kau nak ke mana baju kau banyak? Kau hanya di dalam rumah. COVID mengajar kepada kita, tuan-tuan, hakikat dunia yang kita bangga-banggakan. Nak keluar tak boleh, nak ini tak boleh. Menjadikan kita apa? Berfikir, inilah dunia. Kau bangga-banggakan, dia tak boleh membantu kau. Walaupun kau sakit, dunia tak boleh bantu. Sebab itu, tuan-tuan, mari kita mengambil satu pengajaran. Khairun wa abqa ialah akhirat. Tuntutlah, kejarlah, dan jadikan dunia ini sebagai mazra'ah, tempat bercucuk tanam. Sementara kita masih ada lagi diberi pinjam. Buatkan ibadat, buatkan amalan, dan sebaik-baik bekalan kita untuk akhirat ialah taqwa. Marilah kita, tuan-tuan, bertakwa kepada Allah dengan erti kata sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan COVID-19 ini menjadikan kita makin dekat dengan Tuhan, makin yakin dengan Allah, makin sayang pada Allah. Dan kita bersedia, kalau Allah ambil kita melalui COVID pun kita bersedia. Sebab kita dah taubat, kita buat baik dengan orang, kita buat baik dengan Tuhan. Sebab kita takut kita buat jahat dan Allah datangkan COVID, kita tak sempat buat baik. Inilah dia, tuan-tuan. Tetapi kalau COVID ini belum kita ambil dan kita lepaskan, kita tak kisah pun, saya takut, tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi 22 surah As-Sajdah dan hadis sahih yang saya bacakan tadi akan menimpa kita. Jadi, tuan-tuan, kita dah masuk waktu Isyak. Surau depan saya ni pun dah wambang, dah semayang dah. Saya ucapkan terima kasih kepada list daerah Majlis Agama, Jabat Agama Islam daerah Temerloh. Terima kasih kepada Masjid Abu Bakar Temerloh. Terima kasih kepada semua jawatankuasa masjid dan ahli-ahli jemaah yang bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih jemput saya walaupun secara maya macam ini, tapi saya rasa dekat dengan tuan-tuan. Sebab Temerloh selalu saya pergi. Kawasan-kawasan sekitar Temerloh, Jerantuk apa semua ni,
laluan saya ceramah banyak kali di Temerloh. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih Tuan Qadhi. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.